Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulakan PDPR bagi subjek Reka Bentuk dan Teknologi RBT tahun 6 bersama Cikgu Azlina. Murid-murid dah bersedia? Okey, mari kita pergi ke slide yang seterusnya. Apa khabar murid-murid semua? Mari kita belajar RBT dari rumah. Sebelum itu, cikgu perkenalkan tajuk yang pertama, iaitu kenali bahan projek, alatan tangan dan juga pencantum dan pengikat. Mari kita lihat. Antara bahan yang akan digunakan untuk menghasilkan projek pada kali ini ialah polyvinyl klorida iaitu PVC, Perspex dan juga zinc. Apa itu polyvinyl klorida? Okey, polyvinyl klorida atau nama singkatan dia PVC ialah sejenis bahan plastik yang ringan, keras, kukuh, mudah dilentur, kuat dan tahan lama. PVC juga tahan terhadap cuaca yang berbeza, penebat yang baik, legap dan boleh dilentur. Di mana kita boleh dapatkan PVC? Okey, PVC boleh didapati dalam bentuk rod, berongga, pipe, kepingan dan sebagainya. Terdapat pelbagai warna dan saiz PVC. Dalam rajah di bawah ialah contoh-contoh PVC yang digunakan pada hose, pada pipe dan juga pada pintu. Contoh bahan yang kedua ialah Perspex. Perspex ialah sejenis bahan bukan logam yang ringan, keras dan tahan lama. Perspex boleh didapati dalam bentuk kepingan, rod dan hub pelbagai warna. Perspex digunakan dengan meluas dalam menghasilkan produk seperti papan tanda, pembuatan perabot dan plat nombor kenderaan. Perbandingan antara PVC dengan Perspex. Okey, PVC tidak mudah retak, tetapi Perspex mudah retak. Yang kedua, PVC mudah dilentur, manakala Perspex sukar dibentuk atau dilentur. Dan yang ketiga, PVC harganya lebih murah berbanding Perspex yang harganya jauh lebih mahal. Terdapat beberapa alatan tangan yang akan digunakan untuk menghasilkan sesuatu projek. Mengapakah penggunaan alatan tangan sangat diambil kira? Ini kerana penggunaan alatan tangan yang salah boleh menyebabkan kecederaan atau merosakkan alatan. Mari kita lihat alatan-alatan tangan yang akan digunakan dalam penghasilan projek pada kali ini. Alatan tangan yang pertama ialah gergaji tangan. Perhatikan gambar gergaji tangan. Alat ini digunakan untuk memotong kayu dan papan yang tebal. Hati-hati ketika menggunakan gergaji kerana gergaji ini sangat tajam. Alatan tangan yang kedua ialah gergaji lengkung halus. Alat ini digunakan untuk menggergaji bentuk lengkung pada bahan yang nipis. Mata gergajinya perlu dipasang menghala ke pemegang. Bentuk gergaji lengkung halus berbeza sangat dengan bentuk gergaji biasa. Murid-murid semasa menggunakan gergaji lengkung halus kerana ianya mudah patah. Hati-hati semasa menggunakannya. Ini adalah gergaji kerawang. Gergaji kerawang ialah sejenis mesin yang menggunakan tenaga elektrik dan motor. Pada mesin ini terdapat mata gergaji yang halus dan sangat sesuai untuk memotong bahagian yang melengkung dengan cepat. Oleh itu, banyak produk dapat dihasilkan dalam tempoh yang singkat. Perhatikan gambar gergaji kerawang itu. Alatan tangan seterusnya ialah pahat. Alat ini digunakan untuk kerja memahat, meraut, meratakan tanggam dan membersihkan bucu tanggam. Saiznya ditentukan berdasarkan lebar mata pemotong. Matanya pula diperbuat daripada keluli. Terdapat pelbagai jenis pahat yang digunakan dalam kerja kayu, antaranya pahat tepi serong. Alatan tangan seterusnya ialah pisau pemotong Perspex. Pisau ini digunakan untuk memotong kepingan Perspex secara lurus. Maka pisau ini digunakan bersama-sama dengan pembaris besi. Perhatikan gambar yang dilampirkan di situ. Alatan tangan seterusnya ialah
pistol pengukur ataupun kita panggil stapler gun. Alat ini digunakan bersama-sama dengan dawai kokot untuk mencantumkan dua jenis bahan yang nipis dan lembut seperti papan lapis. Alatan tangan seterusnya ialah pistol perekat panas ataupun dipanggil hot glue gun. Pistol perekat panas digunakan bersama-sama dengan rod perekat panas, hot melt glue. Di dalam pistol perekat panas, terdapat elemen pemanas yang berfungsi untuk mencairkan rod perekat panas. Rod perekat panas yang telah cair itu digunakan untuk mencantumkan bahan. Hati-hati ketika menggunakan alat ini. Selesai dengan alatan tangan, kita pergi kepada bahan pengikat dan pencantum. Apakah kegunaan bahan pengikat dan pencantum? Bahan pengikat dan pencantum digunakan untuk mencantumkan bahan supaya dapat menghasilkan binaan yang dikehendaki. Terdapat bahan pengikat dan pencantum digunakan bersama-sama dengan alatan tangan seperti yang berikut. Mari kita lihat. Pengikat dan pencantum yang biasa kita gunakan ialah dawai kokot. Dawai kokot digunakan bersama-sama dengan pistol pengukut. Di dalam pistol pengukut terdapat bahagian yang menempatkan dawai kokot. Dawai kokot perlu diisikan semula apabila habis digunakan. Pencantum yang kedua ialah rod perekat panas ataupun hot melt glue. Rod perekat panas digunakan bersama-sama dengan pistol perekat panas. Bahan ini boleh didapati dalam bentuk rod bulat pelbagai saiz. Pistol perekat panas akan mencairkan rod perekat menjadi glue. Glue cair ini digunakan untuk merekat bahan sama ada yang sama jenis atau berlainan jenis. Berikut adalah tugasan yang perlu murid-murid lakukan. Sediakan sekeping buku tulis untuk membuat tugasan ini. Jika menghadapi masalah, boleh terus PM kepada cikgu. InsyaAllah cikgu akan balas secepat mungkin. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.